Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara, ada satu petikan dalam sebuah makalah menyebutkan as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibha takallamat bi khamsi kalimat. Apa artinya? Sedekah yang kita berikan kepada orang yang memerlukan, tatkala duit itu disalurkan sahaja, maka duit itu akan bercakap kepada kita dengan 5 percakapan. Apakah antaranya? Disebutkan kuntu qalilatan fakassartani. Wahai tuan, dulu nilai saya kecil, tapi selepas disedekahkan dan diinfakkan, kini nilai saya jadi lebih besar. Saudara, duit yang ada di tangan kita sekarang, sama ada RM10, RM20, RM30, berapa saja, nilainya itu hanyalah kecil dalam konteks sekarang. Apatah lagi RM1 yang ada di dalam poket kita, apa barang boleh dapat dengan barang RM1? Tetapi bila duit itu disedekahkan, dia tidak lagi bernilai RM1. Bahkan nilainya boleh mencecah jadi RM10, mungkin sampai RM700, mungkin lebih daripada itu. Allah Ta'ala boleh berikan ganjaran. Sebab itu dalam kitab Durratun Nasihin ada dikisahkan satu cerita. Ada 3 orang lelaki-lelaki dia bergaduh depan syurga nak menentukan siapa masuk syurga lebih cepat daripada orang lain. Datang malaikat, tenangkan. Kamu kenapa bergaduh? Kata saya, wahai malaikat, saya dulu haji mabrur. Dalam ramai-ramai ni, saya paling layak masuk syurga berbanding orang lain lebih cepat lagi. Kenapa ente rasa ente lebih layak? Sebab saya haji mabrur. Maka malaikat tanya, dulu pakcik belajar di mana tahu haji mabrur ni boleh masuk syurga cepat? Katanya, dulu saya ni pergi kursus tabung haji. Jadi penceramah tu pesan, kalau kita buat haji elok-elok, dapat mabrur hajinya, masuk syurga lebih cepat. Jadi kata malaikat, beginilah Pak Haji, apa kata kita beri laluan kepada penceramah tabung haji itu dulu, kerana gara-gara mereka lah yang memberikan semangat Pak Cik dapat haji mabrur. Setuju? Setuju. Next panggil. Kamu kenapa bergaduh? Tuan, saya dulu mati syahid. Saya dipahamkan orang mati syahid patut masuk surga lebih cepat dari orang lain. Malaikat tanya, siapa beritahu kamu? Oh, saya dengar ceramah sekian-sekian di masjid sekian-sekian. Oh, kata malaikat, kita bagi penceramah itulah dulu masuk ke tepi lelaki ni. Lantas malaikat pun memanggil, mana dia para penceramah, orang-orang alim, para tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang dulu berjuangkan, berdakwah, nak mengajak orang kepada kebaikan. Silakan kamu masuk surga lebih cepat daripada orang lain. Kebetulan para ilmuwan ulama' ini terdiri daripada orang yang kadar diri, tahu diri. Lantas mereka kata, wahai malaikat, kami akui kerana hasil usaha kami ramai orang jadi baik. Tetapi kami jadi begini, jadi alim, jadi orang baik sebab dulu masa kami belajar ada yang membantu kami. Kami dulu belajar di sekolah dibantu oleh beasiswa daripada pihak sekian-sekian. Kami belajar, yuran kami bantu bayar. Kami beli laptop, ada yang bantu bayar. Kami makan di kantin, ada yang support sponsor kami. Kami pergi luar negara nak cari rumah sewa susah, tapi ada asrama milik yayasan sekian-sekian, kami duduk, alhamdulillah. Kami belajar 3-4 tahun, yuran kami pun ada yang bantu membayar. Kami balik ke Malaysia berkhidmat, dan begitulah seterusnya. Kami berjaya kerana dibantu. Lantas apa kata malaikat? Mana orang yang dulu pernah membantu anak-anak masa belajar ni dulu? Silakan kamu masuk surga lebih cepat daripada semua golongan yang lain. Saudara, apa pelajaran daripada kisah ini? Kita kalau nak masuk surga kerana haji mabrur, itu agak sulit. Ni pula musim payah, nak pergi buat haji, nak ke Mekah susah, lagilah sulit. Kita nak masuk surga kerana mati syahid juga, wallahualam. Mati ni, orang takut mati. Kita nak masuk surga kerana jadi ulama', itu pun bukan senang. Tapi salah satu cara paling senang sekali untuk masuk surga adalah kita bantu anak-anak yang sedang belajar. Marilah kita sama-sama memberi sokongan dan menunjukkan keprihatinan dengan menyumbang dan berinfak ke tabung Yayasan Tuanku Chancellor UCYP bagi membantu meringankan beban kos serta sara hidup pelajar-pelajar asnaf
dan juga pelajar-pelajar daripada keluarga latar belakang B40. Ini kerana ada di kalangan mereka yang memerlukan makanan harian. Ada juga yang memerlukan bantuan laptop. Ada yang memerlukan peralatan pembelajaran yang lain. Ada juga yang perlu menyelesaikan hutang-hutang yuran asrama. Ada juga yang perlu menyelesaikan untuk meneruskan pembelajaran mereka dengan lebih sempurna. Jadi jangan kita bertangguh lagi. Sesungguhnya sumbangan kita nanti amatlah besar nilainya demi kelangsungan pembelajaran anak-anak di institusi ini. Sebab itu saudara, orang yang bersedekah dan menyumbang kepada orang yang sedang belajar, nilai sedekahnya itu akan jadi multiplier effects. RM10 yang disumbangkan, tetapi nanti bila budak-budak anak-anak ini jadi orang berguna, pahala mereka sepanjang mereka berkhidmat tetap akan sampai kepada kita. Ayolah kita sama-sama adat hidup menjadi manusia, pahit manis sama dicicah. Adat hidup berkaum bangsa, sakit senang sama dirasa. Jaga menjaga tiada lengah, bagi membagi sesama susah. Adat kita hidup sekampung, sakit senang sama ditampung. Laba dan rugi sama dihitung, beban dan hutang sama-sama ditanggung. Dalam sempit sama berlindung, bila karam sama mengapung. Sama keteluk, sama ketanjung, sama seperiuk, sama selesung. Anak-anak yang sedang belajar ini memerlukan sokongan dan dokongan daripada kita. Bantulah mereka dengan apa saja kemampuan kita. Mungkin ada orang kata, saya tidak kaya, macam mana saya nak bantu? Oh tidak. Untuk membantu orang yang memerlukan ni macam-macam cara. Macam-macam cara. Kata orang tu yang buta menghembus lesung, yang pekak membakar meriam, yang bisu menyimpan rahsia, yang tempang menjaga tongkat, yang kurus menjaga lauk, yang gemuk mengimbang perahu, yang cerdik diajak berunding, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabung. Artinya all mean in all profession in one commitment. Kita boleh membantu anak-anak ini, tetapi cara yang paling mudah sekali adalah kita sumbangkan terus bantuan derma-derma kita kepada tabung Yayasan Tuanku Chancellor UCYP. Jangan melengah lagi, ayo kita bantu mereka. Jumpa lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.